Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kali ni Mokti akan kongsi dengan anda 4 resipi kuih muih yang cukup menarik sebenarnya untuk juadah berbuka puasa lagi kita ni kan. Masih dalam bulan puasa kan. Jom semak 4 resipi yang Mokti sediakan dalam satu video ni. Jom. Menu pertama. Cik Mek molek. Jom. Baik, sediakan bahan-bahannya. 4 biji ubi keledek oren, 1 cawan tepung gandum, sedikit bikarbonat, 1 sudu tepung ubi. Ini adalah tips supaya tidak pecah masa kita menggoreng. Okey, baiklah. Ubi ini adalah ubi keledek oren. Mula-mula kita kerukkan untuk buang dia punya kulit tu. Nak kerukkan terus pun boleh, ataupun nak basuh terus rebuh gitu pun boleh. Nanti dah lepas rebuh, dah sejukkan baru kopek kulit. Itu pun boleh. Mokti terus keruk lah. Nak ikut cara Mokti pun boleh, atau nak rebus dulu baru kupas kulitnya pun boleh. Selepas keruk-keruk tu kita akan basuh. Teruskan dah boleh rebus. Kuih Cik Mek molek ni sedap tau. Untuk sarapan, kepada yang suka kan. Dia sebenarnya adunan dia ni lebih kurang buat kuih keria, lebih kurang gitulah. Tapi Cik Mek molek ni lain sikit lah. Keria pun lain sikit lah. Tapi bahan-bahan dia seakan sama, lebih kurang macam tu lah. Nampak dah dikeruk, dah keluarkan kulit dia tu. Lepas tu boleh potong tau. Kalau nak cepat empuk, potong kecil-kecil. Tak kisahlah nak potong macam mana, tak kisahlah. Kalau potong kecil-kecil tu dia cepat empuk. Macam tu. Kalau tak potong tu dia susahlah nak empuk kan, lambat. Itu je bezanya. Jadi Mokti potong. Jadi sekejap je masa rebus tu, dia sekejap je lah, dia dah empuk. Ubi keledek oren ni sebenarnya manis-manis dia tu sedap tau. Dia dah rasa manis sebenarnya. Sesuai lah untuk dijadikan kuih. Baik. Lepas tu basuh dan bersihkan, tuskan dan masukkan air. Boleh rebus. Ready untuk rebus lah. Kat sini Mokti tunjuk detail mana tahu. Bukan apa, kadang-kadang ada orang yang baru nak belajar memang tak tahu, basic pun tak tahu apa. Jadi Mokti buat video ni memang durasi panjang sikit, supaya kepada yang belum tahu tu, dari awal sampai akhir dia dapat belajar daripada resipi dan video yang Mokti sediakan ni. Lepas tu bila dah mendidih tu, kalau dah ubi dah empuk tu, dah boleh angkat lah. Rebus sehingga mendidih, sehingga empuk. Boleh teruskan lah, tapis, boleh angkat. Boleh masuk dalam bekas tu, sejukkan. Sejukkan dululah, lepas tu boleh lenyek. Kalau nak lenyek dulu pun boleh, tapi takut panas lah kan. Itulah Mokti tunggu sejuk dulu. Lepas tu baru Mokti lenyekkan ubi keledek tu. Nak lenyekkan masa panas pun boleh. Masa panas pun dia cepat dia kalau kita tekan tu dia cepat lenyek dah. Kalau nak tahan sejuk pun tak apa, boleh. Janji dia hancur. Untuk lenyekkan keledek ni, menggunakan tangan kita pun boleh, atau nak menggunakan alat tekan ni pun boleh. Keluarkan ubi yang melekat dekat penekan tu. Masa ni boleh campurkan dengan sedikit
bikarbonat. Tak payah. Ni bikarbonat ni sebenarnya tujuan untuk lembutkan dia punya cekmek molek tu lah. Okay. Jangan banyak lah, sikit je sebab ubi keledek tadi pun 4 biji kan. Okay, lepas tu masukkan ini petua tips ni. Masukkan tepung ubi, 1 sudu tepung ubi. Itu tujuan untuk supaya cekmek kita tu kalau kita goreng dia tak meletup keluar air gula dia. Lepas tu masukkan 1 cawan tepung gandum. Okey, 4 biji keledek tu bersesuaian lah dengan 1 cawan tepung gandum. Jangan banyak tepung tau, nanti keras. Cekmek molek ni, kalau cekmek molek tu keras, itu tandanya itu banyak tepung daripada keledek. Okey. Okey, lepas tu dah jadi bentuk dough tu. Okey, ambil sedikit, lepas tu gentil. Gentil bulat-bulat ini gentil bulat-bulat ni supaya senang kita nak bentukkan dia. Tak perlu nak tarik-tarik lagi, betul tak? Okey, buat bentuk macam Mok Teh buat dalam video tu. Jadi kemas. Kalau nak ambil dah tepung tarik-tarik lagi. Maknanya kita dah bentukkan tu, senang kita nak ambil, terus kita bentukkan. Okey, bujur-bujur. Okey. Okey, bulatkan. Okey, nampak? Okey. Ready. Ni senang kita nak bentukkan bentuk cekmek molek tu. Jadi molek. Lepas tu gula putih biasa pun boleh, nak gula perang pun boleh. Mok Teh guna gula perang, mana-manalah terpulang atas selera. Okey. Okey, lepas tu taburkan sedikit gandum atas pinggan tu supaya lepas kita dah bentukkan dia tu, letak dia tak melekat. Okey, bentukkan. Okey, ambil yang tadi adunan yang kita dah bulat tu, tekan-tekan bentuk macam dekat tangan Mok Teh tu. Lepas tu masukkan gula ke dalamnya. Jangan terlalu banyak okey, agak-agak je biar boleh menutupi gula tu. Lepas tu tutup perlahan-lahan. Kemudian gelik-gelikkan dia supaya tertutup rapat. Okey, untuk bentukkan bucu dia tu, okey, tekan dekat tepi sekali tu, gelik-gelik. Sama macam Mok Teh buat tu. Tekan dekat situ, gelik-gelik. Jadi terbentuk bucu dia yang cantik tu. Ni kuih cekmek molek mesti ada tajam-tajam sikit tau. Baru rasa kuih cekmek molek tu. Macam ni lah bentuk dia. Okey, dan seterusnya buat lagi sampai habis. Okey, Mok Teh tunjuk lagi biar faham dan boleh belajar. Okey. Okey, 3 kali Mok Teh tunjuk Okey. Okey, tekan-tekan biar tertutup gula tu. Okey, tutupnya rapat supaya tak terkeluar tu. Okey. Gentil-gentil dia tu. Okey, lepas tu tekan jari tepi tu untuk bentukkan bucu dia tu, bucu tajam macam tu. Baru comel cekmek molek kita ni. Comel lote orang kata. Itulah. Okey, tekan. Lebarkan dia tu. Okey, masukkan gula. Lepas tu tutupkan. Biar tertutup semua gula tu. Okey, gelik-gelik. Okey, lepas tu dekat bucu tepi tu gelik-gelikkan supaya bucunya tajam. Okey, dah siap. Macam itulah. Senang je buat cekmek molek ni. Bahan-bahan pun senang. Okey. Nampak? Okey, dah terbentuk. Okey, buatlah sampai habis. Jeng. Inilah hasil kerja keras kat dapur. Dapatlah semua. Mok Teh siapkan semua adunan tadi. Inilah yang dapat ni. Cantik tersusun tu. Okey, nanti kita akan goreng. Okey, panaskan minyak. Okey, api nak kena api yang perlahan sahaja. Jangan terlalu besar, takut nanti hangus. Lepas tu tak masak dalam. Okey, api yang perlahan. Okey, masukkan satu persatu cekmek molek tu ke dalam kuali.
Lepas tu balik-balikkan cekmek molek tu pastikan jangan sampai hangus. Okey, nak kena tengoklah okey. Goreng sampai kekuningan, garing kekuningan dah boleh angkat. Nampak tak? Ish, sedapnya, cantik dan sedap. Kejadian dia tu. Nampak kejadian dia tu, nampak. Ni dah boleh angkat dah ni. Dah kekuningan, dah cantik dah kejadian dia. Tak ada pecah pun. Satu pun tak ada pecah. Sebab Mak Teh dah campurkan tadi sedikit tepung ubi, 1 sudu tepung ubi. Jangan banyak tau. 1 sudu je. Lebih kurang macam tu lah. Itu petuanya. Okey, lepas tu boleh angkat. Okey. Ni. Okey, lepas tu alas dengan tisu lah supaya meresap minyak. Okey, angkat satu persatu. Okey, alas dengan tisu supaya minyak tu meresap. Hati-hati tau, masa ni panas tau minyak tu. Okey, nampak dah cantik kejadiannya, dah siap. Okey, lepas tu ulang lah. Ulang sampai habis apa yang kita dah buat tadi tu. Gorenglah sampai habis okey. 2 kali gorengan ni dah habis lah. Ini untuk apa? 4 biji keledek tadi. Banyak jugalah dapatnya. Lumayan jugalah kan. Bolehlah untuk makan. Ini sekali hadap je anak-anak Mak Teh ni. Makan ramai-ramai memanglah. Diorang memang suka betul. Okey, jeng dah siap. Nampak tak cantik kan? Panas lagi ni. Menu kedua. Kuih belebak ubi by Mak Teh. Kuih ni rasanya manis, lemak-lemak manis gitu. Sedap. Okey, sediakan bahan-bahan. Okey, sebelum tu kita sediakan bahan pertama kita iaitu daun pisang. Nak buat apa Mak Teh okey, daun pisang untuk buat kuih lah. Okey. Lepas tu sediakan 2 biji ubi keledek ungu yang warna ungu Okey, lepas tu santan kelapa, santan segera lah. Okey, lepas tu tepung beras. Tepung beras. Lepas tu tepung jagung. Okey. Dan gula. Okey, senang je buatnya kuih ni. Okey, mula-mula kita tengok Okey, mula-mula kita fokus pada daun pisang dululah. Okey, kita lap dululah daun pisang. Tadi Mak Teh suruh anak Mak Teh ambil daun pisang dekat kebun sekangkang kera Mak Teh tu. Adalah tanam pokok pisang sikit. Okey. Lepas tu kita keluarkan daripada dahan dia tu. Okey. Macam tu lah, macam gambar dalam gambar tu. Okey, sebelum tu laplah dulu. Okey, lepas dah kita keluarkan daripada batang dia tu, dahan dia tu. Okey, kita buat macam ni lah dalam video Mak Teh tu. Daun pisang. Tong dia macam gitulah. Kecil-kecil macam gitu. Ini tujuan untuk nak bungkus kuih. Kuih belebak. Okey, kalau tempat Mak Teh panggil belebak ubi. Mungkin orang luar panggil lepat keledek. Lebih kurang gitu kot. Sebab dekat sini, dekat luar ni memang tak ada pun kuih ni. Ni hanya dekat Kelantan saja ada. Jarang sangat Mak Teh jumpa kuih belebak ubi ni dekat Johor ni. Okey, sediakan ubi. Keledek lah. Okey, keledek yang warna ungu. Apa-apa warna pun boleh. Warna oranye ke, warna putih ke, warna ungu. Boleh campur sebenarnya. Tapi Mak Teh nak buat hanya dengan warna ungu saja. Mak Teh suka keledek yang warna ungu ni. Sedap. Okey, mula-mula keruk-kerukkan kulit dia tu lah. Hilangkan kulit dia tu. Okey. Buat macam dalam video yang Mak Teh dah tunjuk tu lah. Keruk-keruk sampai habis. Okey. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu bersihkan. Okey, lepas tu potong. Okey. Potong buat macam potong dadu. Macam dadu lah. Dadukan dia. Potong dadu. Okey, tengok macam dalam video yang Mak Teh buat tu. Macam tu lah lebih kurang.
Okey, potong-potong sampai habis. Dua biji je Mok Teh buat, tak banyak lah. Okey. 2 biji ni pun sebenarnya dapat menghasilkan kuih yang banyak jugalah. Bolehlah untuk anak-anak makan, anak-anak suami makan. Okey, anak-anak Mok Teh pun memang suka kuih ni. Kuih apa? Belebak ubi. Tapi kat luar sana Mok Teh tak tahu dia orang panggil apa. Kalau ikutkan tafsiran lah, mungkin dia orang panggil kuih lepat keledek. Okey, lepas tu kita basuh dululah, basuh terlebih dahulu. Lepas tu rebus. Okey, keledek yang dah kita potong dadu tadi kita rebus. Lepas tu masukkan sedikit garam lah. Masa kita nak rebus tu masukkan sedikit garam. Okey, lepas dah dia empuk, tuskan. Okey, tuskan keledek kita tadi. Okey, biar air dah kering lah. Biar air dia kering. Okey, bahagian keledek dah siap lah. Okey, kita ketepikan dulu keledek ni. Okey, proses buat kuih belebak ubi. Okey, mula-mula sediakan kuali lah. Okey, masukkan santan. Santan segera tadi. Okey, masukkan semualah santan segera tadi. Lepas tu campurkan dengan sedikit air. Okey. Masa kita masukkan santan ni, kita jangan letak atas, kita jangan buka api dulu tau. Ini tak perlu buka api dulu. Okey, masukkan gitu je dulu. Okey, tak perlu buka api lagi, tak perlu panaskan lagi. Kita kacau tanpa perlu panas api dulu. Okey, masukkan santan, lepas tu gula. Okey. Gula Mok Teh masuk 2 senduk gula. Okey, terpulang lah. Kalau macam nak kurangkan manis, kurangkan gula. Kalau nak lebih manis, tambahkan gula. Itulah. Terpulang kepada selera masing-masing. Okey. Okey, lepas masuk gula tu, kacau-kacau. Dan ni garam. Sedikit garam. Campur sedikit garam. Okey. Okey, lepas masukkan garam, kita masukkan tepung. Tepung beras tadi. Okey, masukkan tepung beras. Okey, 2 senduk tepung beras. Okey, kacau-kacau bagi dia sebati, tercampur dengan dengan santan tadi. Okey. Gula tadi dan garam. Okey. Aduk-adukkan dia biar dia tercampur rata. Okey, ini jangan panaskan api lagi tau. Okey, 2 senduk tepung beras. And then 2 senduk tepung jagung. Nanti campur tepung jagung juga. Okey, Mok Teh ambil tepung jagung pula. Okey, 2 senduk tepung jagung jugalah. Okey, lebih kurang gitulah. Tapi kalau macam nak buat tepung beras saja, tak campur tepung jagung pun boleh juga, jadi juga sebenarnya. Okey. Tapi ini Mok Teh ikut resipi lah. Resipi taruh tepung jagung, Mok Teh taruh lah tepung jagung. Okey. Kacau sebati juga. Okey. Tadi tepung beras, ni tepung jagung. Kacau sebati juga. Tepung beras, tepung jagung, santan, gula dan garam tadi. Biar dia tersalut dan tercampur rata. Kita aduk-adukkan dia. Okey. Okey, lepas tu nampak dia pekat. Campurkan sedikit air. Okey, campurkan sedikit air. Jangan banyak tau. Okey, sikit je. Takut dia terlalu cair. Nak kena pandai. Nak kena tengoklah. Lebih kurang macam gitu. Okey. Cairnya lebih kurang macam dalam video itulah. Okey. Kacau-kacau. Kalau dia pekat sangat, campurkan sedikit air. Okey. Okey, nampak. Dia dah sebati tu. Macam itulah lebih kurang ya. Okey. Ikut apa yang Mok Teh buat dalam video ni. InsyaAllah jadi sedap kuih ni tau. Okey, nampak dia dah betul-betul sebati tu. Okey.
Masa ni okey dah boleh dah boleh masuk keledek kita tadi. Keledek yang dah kita rebus tadi tu, bila dah tercampur, dah sebati rata, masukkan keledek. Keledek unggu tadi. Keledek unggu kita yang dah direbus tadi tu. Okey, masukkan sekali. Okey, kacau-kacau dan letak dia kat atas api lah. Okey, masa ni baru boleh panaskan api. Panaskan dia lah dengan api. Panaskan api pula. Api tu memang dah panas. Okey, hidupkan api, panaskan dia atas api. Macam tu baru betul ayatnya. Okey, tersalah, tersasur je. Okey, kacau-kacau dia. Okey, ni masa ni api nak kena perlahan tau. Perlahan sahaja dan nak kena selalu rajin. Kacau-kacau aja. Jangan tak kacau, nanti dia dia pekat dia tu nanti tak jadi. Okey. Kacau je lah nampak. Okey, kacau-kacau dengan api slow. Nampak tak dia dah jadi pekat dah tu. Dia dah hampir pekat. Tu Mak Teh kata nak kena kacau selalu supaya dia tak berkerak kat bawah tu. Kalau tak kacau dia berkerak. Jadi dia tak masak. Dia masak bawah je. Okey, jadi kena selalu kacau. Okey. Kacau. Okey, nampak dia dah hampir pekat tu. Kacau lagi sehingga dia terbentuk duh. Okey. Okey, sambil-sambil kacau tu menyanyi ke nak berzikir pun boleh. Okey. Ini dia. Dah jadi. Nampak dia dah pekat. Dah pekat terbentuk duh macam ni. Macam ni baru boleh stop. Boleh tutup apinya. Okey, ni kita kena biarkan dia sejuk dahulu sebelum kita bungkus dia dalam daun pisang. Okey. Okey, tepungnya dah sejuk. Okey, masukkan dalam daun pisang yang kita dah potong 4 segi tadi cantik-cantik. Okey, masukkan dia. Okey. Ikut macam Mak Teh buat dalam video tu. Okey, masukkan. Okey, duh tadi. Okey. Okey. Buat macam Mak Teh buat tu. Tekan tepi tu. Okey, nampak dia terbentuk macam tu. Okey, lepas tu lipatkan dia dekat bawah. Okey. Okey, kiri kanan tu lipat dia. Okey, jadi terbentuk. Lepas ni okey buat okey ni dah siap lah Mak Teh buat. Lepas ni kita boleh kukus dia. Ini tak masak lagi tau Okey. Lepas kita dah bungkus dia, kita kena kukus dia pula. Kukus kejap. Dalam 15 minit ke 20 minit macam tu lah lebih kurang. Okey, Mak Teh buat dah siap dalam 2 pinggan dah. Okey. Lepas tu susun dia di atas pengukus. Okey, susun satu persatu. Nampak warna purple tu pun dah menyelerakan kan. Sedap. Memang sedap kuih ni. Mak Teh memang salah seorang penggemar kuih ni. Belebak ubi. Belebak ubi. Okey, sedia untuk dikukus. Okey. Okey, dah masuk dalam kuali tu. Okey, dekat bawah tu dah anukan air dah panaskan. Okey, boleh tutup. Okey, tunggu dia dalam 20 minit atau 15 minit. Okey. Lepas tu dia dah dah masak. Okey, kita boleh angkat nampak. Ni dia dah masak dah ni. Dah lepas dikukus. Okey, kita angkat satu persatu masuk dalam pinggan. Okey. Lepas tu tunggu dia sejuk baru kita boleh makan. Okey, masa ni panas-panas lagi ni. Nanti biarkan ketika dia sejuk. Okey, keluarkan satu persatu dalam pengukus tu. Okey. Nampak? Wah, sedap kan? Nampak purple dia tu pun dia menyerkan. Nampak? Jeng. Tada! Okey, dah siap. Inilah dia kuih belebak ubi. Ataupun lepat keledek. By Mak Teh. Hiaslah sikit. Mak Teh letak berdaun pisang di bawah tergunting-gunting tajam-tajam macam tu. Okey, nampak? Memang nampak pun dah marvelous. Marvelous ni makan memang sedap. Tak genap ni tak cukup satu. Mesti nak ambil 2-3 makan. Nampak? Inilah dia belebak ubi. Ini biasa kuih ni kuih daripada Kelantan. Kuih ni memang kat sana memang ada tapi susah nak cari kuih ni sekarang. Okey, jadi nak kena buat lah. Mak Teh terpaksa buat sendiri untuk makan anak-anak dan family . Okey, ni dah dia. Nampak Mak Teh buka tu nampak. Wah, memang sedap. Mak Teh fokus dekat-dekat tu. Inilah dia belebak ubi.
Purple kan. Ni boleh campur dengan pelbagai keledik macam keledik putih, oranye, purple. Dia nampak color-color tu lagi cantik. Tapi Mokti nak buat warna purple saja. Mokti suka warna purple. Okey, nampak tak? Wah, tengok dia pun dah sedap. Menu yang ketiga. Kuih cara manis. Tapi sebelum tu anda kena tonton video ni sampai habis baru anda faham macam mana Mokti sediakan kuih cara ni. Okay. Alright, jom. Baik, mula-mula Mokti guna 2 cawan tepung gandum. Okey, tepung gandum tu seeloknya ditapis terlebih dahulu. Okey, sebab kadang-kadang kalau tepung yang kita beli ni kan dia dah lama dekat kedai, jadi kita tak tahu berapa lama kan. Jadi seelok-eloknya kita tapis dulu okey, gandum tu. Okey, kadang-kadang dia ada ketulan ataupun habuk yang masuk dalam gandum tu. Lagi selamatlah. Baik, nampak tak tu? Ketulan dia dan habuk ada campur sekali lah. Okey, ini yang dah ditapis lah. Dia nampak bersih lah. Baik, 2 cawan tepung gandum tu, okey, Mokti akan campurkan dengan 1/2 cawan santan pekat. Okey, okey, Mokti campurkan dulu 1 cawan ya. Okey, nanti 1/2 cawan lagi Mokti akan masukkan. Okey. Okey, 1/2 cawan. Okey, masukkan 1/2 cawan santan. Okey, seeloknya santan pekat. Kalau santan pekat dia rasa macam lemak dia tu memang sedap lah. Okey, lepas tu kacau-kacau. Okey. Okey, baik. Lepas tu kita akan masukkan 1 biji telur. Okey, telur ayam lah. Okey, seeloknya telur tu dibasuh terlebih dahulu ya. Pecahkan 1 biji telur ke dalam adunan tepung gandum tadi. Okey, yang sudah dimasukkan 1/2 cawan santan. Okey, baik. Lepas tu masukkan sedikit garam. Okey, lepas tu sedikit pewarna hijau. Okey, baik, Mokti masukkan garam dan sedikit pewarna hijau tu. Okey, lepas tu kita akan campurkan dengan 1 cawan air. Seeloknya 1 cawan air tu kalau anda ada daun pandan, okey, anda gantikan dengan air daun pandan. 1 cawan air daun pandan ganti kepada air putih, tu lagi sedap sebenarnya bau aroma daun pandan. Sebab Mokti tak ada daun pandan masa ni. Mokti guna air putih biasa je 1 cawan. Okey. 1 cawan air putih biasa campur. Kalau ada air daun pandan tu lagi sedap sebenarnya. Aroma dia tu lagi sedap bau pandan. Okey. Okey, kacau-kacau sebati. Lepas ni Mokti akan tapis. Okey, sebab apa? Sebab walaupun kita dah campur, dia dah cair macam ni, tapi tetap dia ada ketulan. Untuk cantikkan adunan, Mokti tapis terlebih dahulu. Baik, okey, ni Mokti sediakan penapis lah. Okey. Okey, terus masukkan bahan tadi ke dalam penapis. Okey. Ini salah satu tip untuk untuk supaya adunan tu tidak berketul lah. Apabila adunan tidak berketul, dia cantik lah, dia jadi cantik adunan kita tu. Salah satu tip jugalah. Okey. Tip duk dapur sebenarnya banyak. Okey, walaupun nampak remeh, okey, tapi kita kena amalkan juga tip-tip macam ni tau. Itulah salah satu tips. Okey, nampak tak ketulan dia tu? Dia tak hancur tau. Apabila kita tapis, kita penyek-penyekkan dia sikit, tekan-tekan kan, barulah adunan tu betul-betul sebati dan hancur. Nampak? Okey, bila kita dah tekan dia dah turun ke bawah tu, maknanya dia dah sebati cantik lah adunan tu. Nampak? Kan? Nampak apa? Cantik kan? Macam tu lah. Baik. Okey, lepas tu kita akan masukkan dalam dalam jug kecil lah. Okey, yang ada moncong macam Mokti buat ni, supaya senang kita nak tuang ke dalam acuan kita nanti. Tengok Mokti pun dah dah tertuang dah ni. Okey, tak apa Mokti masukkan balik dalam bekas tu. Okey. Lebih kurang macam ni lah. Okey. Tadi Mokti dah terover tuang dah. Okey. Baik, panaskan acuan. Okey, acuan ni pun dah lama kan. Itulah. Itu nampak macam
apa kesan-kesan biasalah, dah lama guna macam tu lah jadinya, dah sental pun dah tak bersih dah. Okey, nampak macam tu lah. Okey, sebenarnya dia bersih bukan tak bersih. Okey, lepas tu dah lumurkan minyak. Okey, lepas tu tuang okey dalam lubang acuan tu. Okey, tuangnya jangan penuh ya. Okey, takut dia melimpah nanti. Okey, setakat okey macam tu lah, ngam-ngam lebih kurang dibuat tu lah. Okey ya. Mak yakin anda pun faham kan? Senang je. Okey, tuang je dalam acuan cermai tu. Acuan bentuk cermai. Okey, ini acuan sebenarnya acuan kuih bahulu. Okey, pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Okey, lepas tu kita akan tutup dengan penutup. Baik, lebih kurang dalam 5 minit, 4 minit macam tu lah lebih kurang kan. Okey, buka. Okey, dan masukkan gula di atas tu. Okey, setelah dah taruh gula tu, kita tutup balik. Okey, dah lebih kurang 1 minit macam tu lah. Okey, supaya gula tu dah cair. Lepas tu boleh angkat lah. Okey, baik. Okey, letak ke semua gula. Lepas tu tutup balik. Okey, lepas tu dalam lebih kurang 1 minit, lebih kurang gitulah. Okey, gula dah cair kan. Okey, dah tak kelihatan gula tu. Okey, boleh angkat lah. Nampak senang dikeluarkan. Masuk dalam pinggan. Okey, buat satu persatu lah. Buat cucuk guna lidi je. Okey, seeloknya anda cucuk guna lidi dan sudu lah. Jadi dia tak terbalik. Sebab guna lidi ni dia terbalik sikit. Tapi sesuai lah. Okey, anda rasa nak macam mana nak angkatnya kan. Tapi dah senang lah. Apabila dia dah masak, memang keluar dia pun senang lah. Okey. Baik. Okey, ulanglah proses yang sama. Okey, sebelum anda nak tuang tu, okey, nak kena kacau dulu adunan tu ya, supaya adunan tu sebatilah. Dan tuang baliklah. Proses yang sama juga buat. Okey. Lepas tu tutup, lepas tu buka dan tuang lagi, letak okey, sedikit gula, lepas tu tutup lagi, dan lebih kurang 1 minit dah boleh angkat. Dan dah boleh keluarkan daripada acuan tu. Okey, senang bukan? Itulah cara buat kuih cara manis. Lepas tu anda boleh telingkupkan. Okey, cantumkan dia. Jadilah bentuk dia cermai, macam bentuk cermai yang cantik kan, kuih cara manis. Okey, alhamdulillah, itulah sedikit sebanyak perkongsian Mak Tip untuk petang ni, untuk hari ini. Sesuai sangat untuk menu berbuka petang nanti kan. Manis-manis gitu. Itulah menu yang keempat, kuih nona manis. Jom ikut Mak Teh, kita sama-sama buat menu resipi ni. Okey, jom kita tengok bahan-bahannya. Bahan A pertama, setengah cawan air daun pandan, setengah cawan santan, 3 sudu besar gula, 3 sudu tepung jagung, sedikit garam dan sedikit berwarna hijau. Semula daun pandan tu di blend ataupun dikisar halus untuk mendapatkan air daun pandan. Okey, seterusnya tengok video ni. Okey, jom layan. Campurkan ke semua bahan-bahan tadi dalam periuk. Kemudian masak atas api perlahan.
Tapis dahulu bahan tadi supaya tidak berketul. Kemudian kacau di atas api yang perlahan sehingga likat. Setelah adunan dah likat, ketepikan kita tengok bahan A2. Bahan A kedua. 1 cawan tepung gandum, 1 cawan santan, 1 biji telur, dan 3 sudu besar gula. Campur kesemua bahan-bahan tadi, kacau sebati. Pecahkan 1 biji telur. Kemudian satukan bahan A1 dan bahan A2, kemudian kacau sebati. Jika adunan berketul, boleh kisar sekali lagi supaya adunan menjadi halus. Okey, kita buat pula bahan B. 1 cawan santan, 1 sudu tepung gandum, dan sedikit garam. Satukan bahan tersebut ke dalam periuk, panaskan di atas api yang perlahan sehingga menjadi pekat.
Kemudian masukkan adunan tersebut ke dalam bekas sos. Sediakan acuan. Masukkan adunan A tadi ke dalam bekas acuan. Adunan A ni juga sesuai dimasukkan dalam bekas sos. Ni sebab Moktis tak ada acuan lagi satu, jadi Moktis masuk secara manual je dalam acuan dia. Masukkan adunan B di tengah. Okey, dah siap. Okey, sedia untuk dikukus selama 15 minit. Okey, nampaknya dah masak. Buka penutup. Okey, biarkan seketika di atas api selama 5 minit untuk keringkan bahagian atas kuih nona manis tu. Kemudian boleh angkat, biarkan sehingga kuih nona manis ni sejuk. Okey, bagaimana pula kita nak keluarkan kuih nona manis ni? Okey, jom tengok Moktis buat dalam video tu. Okey, kita perlukan lidi Okey, lidi sate tu. Okey, di tepi tu kita masukkan lidi tu dan pusing-pusing lidinya. Lepas tu kita keluarkan kuihnya. Nampak dalam video tu? Alright. Dah keluar pun. Alhamdulillah, dah jadi pun. Inilah dia kuih nona manis. Sedap tau. Lemak-lemak manis dia tu. Memang sedap. Okey, kita hiaslah dengan sedikit daun pandan. Okey. Tada, dah jadi. Selamat mencuba tau. Moga setiap resipi Moktis ni bermanfaat untuk anda semua. Jika anda suka, anda boleh share sebanyak mungkin biar ramai yang dapat manfaat daripada resipi-resipi yang Moktis kasih ni. Okey, bye. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.